الكريم آله وأصحابه كرام الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyiduna Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ashhadu wa nashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم فصل وسلم على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. ثم أقول رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قولي أما بعد. قال الله سبحانه وتعالى في تنزيله لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صدق الله العظيم. ربي أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك سلطانا نصيرا. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي فاعطني محبتك ومعرفتك يا أرحم الراحمين. Alhamdulillah, yang pertama-tamanya kita merafakkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana dengan limpah kurnia dan juga dengan rahmatnya, alhamdulillah, malam ni kita sekali lagi dapat bersama-sama di dalam rumah Allah Ta'ala ini bagi menunaikan salat fardu maghrib berjemaah dan isya berjemaah. Mudah-mudahan salat kita, zikir kita dan juga doa kita ianya akan diperkenan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Tuan-tuan, kita sambung lagi pembacaan kitab Mafhum At-Tasawuf, yang mana kita sampai kepada bab yang ketujuh, iaitulah asyukur, iaitulah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat yang berikutnya dia kata bismillahirrahmanirrahim. Qala muallif rahimahullahu taala wa nafa'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Dia kata qala Syekh Ad-Dardir rahimahullahu taala fil kharidah. Dia kata, maka telah berkatalah Syekh Ad-Dardir rahimahullahu taala. Ada Syekh Ad-Dardir, beliau adalah salah seorang daripada ulama Al-Azhar. Beliau lahir sekitar tahun 1750 Masihi. Maknanya ni adalah salah seorang daripada ulama yang lama lah, 1750, Syekh Dardir.
Beliau adalah seorang ahli fiqih. Kemudian beliau juga adalah seorang ahli teologi. Maknanya bab apa ni, aliran pemikiran. Dan juga beliau adalah seorang ahli tasawuf. Masya Allah. Dan dia adalah seorang ulama Al-Azhar. Dan Masya Allah, orang-orang yang seperti inilah yang sepatutnya memandu apa ni manusia. Dia memandu manusia. Dan perkara ni banyak berlaku apa ni di negara sebelah, negara Arab. Yang mana mereka walaupun adalah mereka berkecimpung di dalam tasawuf, mereka adalah orang-orang sufi, dan mereka juga adalah ahli fiqh. Mereka juga adalah ahli fikir, mereka adalah ahli akademik. Jadi banyak persoalan yang boleh diselesaikan, dan pertimbangan itu dia jadi elok. Dia tidak apa ni sebagaimana sebahagian daripada orang. Kalau fiqh saja, kalau tasawuf saja. Kemudian kalau dia adalah orang falsafah, maka dia falsafah saja. Dan dia ilmu ni dia saling bergandengan di antara satu dengan yang lain. Dan sebab itu pernah ditanya kepada seorang ulama daripada Al-Azhar, seorang ulama hadis daripada Al-Azhar, nama dia Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim hafizahullah wa ta'ala. Bila ditanya kepada beliau, wahai Syekh, ada tak kitab yang mana bila kami baca, kami tak perlu lagi dah untuk merujuk kepada kitab-kitab yang lain? Senang, duit pun tak banyak keluar nak beli kitab banyak-banyak, no? Kemudian tak payah buang masa untuk kita pergi library, nak pergi perpustakaan, nak buat nota dan sebagainya. Cukup kalau kita baca satu kitab, maka tak perlu baca lagi dah kepada kitab-kitab yang lain. Dan maka apa kata Syekh Ahmad Ma'bad Abdul Karim, seorang muhaddis, seorang ulama hadis di Mesir. Dia kata, ya bunai, ya beni, dia kata, wahai anak. Dan ni panggilan orang Arab kepada anak murid. Tuan-tuan, anak apa ni, orang Arab ni kalau dia panggil anak murid dia panggil apa? Ya beni, wahai anakku. Dia panggil macam tu. Masya-Allah. Nah. Tuan-tuan, jadi dia kata ya beni, wahai anak, dia kata. Nah. Tak ada pun satu kitab yang bila kau pegang, engkau tidak perlu merujuk kepada kitab yang lain. Tak ada. Kerana ilmu ni dia diberikan kepada seluruh manusia. Dan semua orang dia ada peranan, semua orang dia diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau engkau baca pada satu-satu kitab, kadang-kadang ada kekurangan, tetapi disempurnakan pada kitab yang lain. Kamu baca satu kitab yang lain pula, kadang-kadang dia perlu kepada penghuraian yang lain pula. Dan macam itulah rasmi kehidupan di atas muka bumi Allah Ta'ala. Manusia tidak ada yang sempurna melainkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tuan-tuan, maka kerana tu kita tengok ulama-ulama ni, hatta Imam Syafi'i sekalipun, kita tengok berapa ratus dia punya guru dia. Dan pasal apa? Kerana Masya Allah, begitu luahnya ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia macam tu. Jadi Syekh Ad-Dardir rahimahullahu ta'ala, dia ahli fiqh. Dia mendalam dalam bab fiqh, sehingga kan dia ada satu kitab nama dia Aqrabul Masalik lil Mazhabi Imam Malik bin Anas. Dan dia cerita berkenaan dengan mazhab Malik rahimahullahu ta'ala. Dan ini dikarang oleh Syekh Ad-Dardir. Dan dia juga mengarang kitab teologi, iaitu dia karang kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, yang ni biasa kita duk baca.
Kitab Al-Kharidah Al-Bahiyah, iaitu berkenaan dengan aliran pemikiran Al-Ash'ariyah. Ni dalam bab akidah. Dan masya-Allah, dan beliau juga adalah seorang ahli sufi, iaitu orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi sebagaimana yang kita sebut pada minggu sudah, kita punya kehidupan kena balance. Dia kena ada dia punya pertimbangan dia. Dia ada pertimbangan dunia, kemudian dia ada pertimbangan akhirah. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita tergolong dalam golongan orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah. Kami minta kebaikan dunia, wa fil akhirati hasanah, dan juga kebaikan di negeri akhirat, wa qina adzabannar, dan lepaskan kami daripada azab neraka Allah taala. Tuan-tuan, bila mana pertimbangan itu betul, maka akan nampak kecantikan agama Allah Subhanahu wa taala. Tanda dia akan nampak. Sebab apa? Agama Islam dia bukan hanya sekadar ditikar sembahyang saja. Tanda ni yang berlaku. Nah, kita faham kok tu. Bila nak mula majlis, kita mula dengan doa misalnya. Tanda bila kita nak mulakan majlis, maka kita mulakan dengan apa? Minta kemudahan dari Allah Subhanahu wa taala. Tapi lepas-lepas tu habis habis macam-macam lah, kan, perkara tu dia bercampur aduk sekali. Tuan-tuan, tapi kalau bab cukup rambut budak, Islam. Bila mana kita nak sembahyang, Islam. Bila mana ada orang mati, baru rujuk kepada Islam. Tuan-tuan, Islam ni hanya setakat itu saja ke? Tak. Ulama menyebut, antaranya yang disebut oleh Al-Maududi rahimahullahu ta'ala, beliau menyatakan bahawa Islam dinul hayah. Islam dia adalah kehidupan bagi manusia. Tuan-tuan, ni agama Islam. Tuan-tuan, tapi kita tak nampak. Yang kita nampak Islam ni, dia cuma zikir. Yang kita nampak Islam ni, dia cuma ditikak sembahyang, nangis di tengah malam. Tuan-tuan, tapi kita tak pernah fikir pun nak keluarkan produk orang Islam misalnya. Tuan-tuan, ni mi yang kita makan ni, mi goreng apa semua sekali. Tuan-tuan, mana dia produk orang Islam? Tuan-tuan, kita pi contoh, kita pi boikot itu, boikot ini. Tuan-tuan, kita manusia yang perlukan kepada makan. Selama mana sangat yang kita boleh boikot ni? Anak-anak kita, cucu-cucu kita yang hidup pada zaman dia. Dan sebab itu ulama kata, tarbiyah dan juga ajarlah anakmu mengikut zamannya. Tuan-tuan, anak kita, cucu kita pada hari dia membesar dengan apa? Dengan yang dia lihat pada sekeliling dia. Tuan-tuan, kita pergi boikot hak yang orang Islam mana? Tuan-tuan, mana ada pizza orang Islam? Mana dia ayam goreng orang Islam punya? Mana dia? Tuan-tuan, saya pernah mengaji di Mesir. Tuan-tuan, insya-Allah kalau kita banyak jalan ni saya bukan mengaji, tuan-tuan, saya berjalan. Kan? Pi Mesir tidur, pi Yaman tidur, ngaji pula Alik Jordan, tidur. Mengaji, ustaz banyak mengaji dah, bukan banyak mengaji, banyak tidur. Tu yang cerita banyak. Tuan-tuan, di Mesir. Di Mesir, tuan-tuan, KFC tak tahulah. Yang ni cerita 17 tahun dulu. Ni yang saya cerita ni 17 tahun dulu. Saya ni tuan-tuan nampak muda tuan-tuan, tapi toh kan, bak kata orang lain ni baby face insya-Allah, kan, tak apalah kan, orang nampak orang nampak muda. Sebab itu kalau kita omok tua tak apa, tapi jangan rasa tua. Kan, biar muda. Baik, tuan-tuan, sekitar tahun lebih kurang 2003, lebih kurang macam tu. Tuan-tuan, kita tengok di Mesir pada masa tu. Tuan-tuan, benda boikot semua ni di negara luar, antaranya Mesir,
Dia bukan satu benda yang baru. Kita baru ni ya. Itu pun tak bertahan lama. Tanda bahasa apa? Keinginan kita. Tanda kita manusia. Dahlah manusia. Kedudukan kita tak sama dengan para awliya illah his-salihin. Tanda kan kita dah sebut dah. Nah, manusia terbahagi pada dua golongan. Satu majzub. Siapa yang ada majzub ni? Tuan-tuan, majzub orang tak kerja. Tuan-tuan, majzub adalah orang yang duduk 100% dengan Allah Ta'ala. Makan, minum, apa pun juga ada. Kalau tak ada, tak ada. Persis sama sebagaimana ahlu suffah yang berada pada zaman Nabi SAW. Tuan-tuan, ahlu suffah ni, kalau dia makan, Alhamdulillah. Kalau tak ada makan, Alhamdulillah. Tuan-tuan, adakah kita ada perasaan macam tu? Tak, rata-rata kita kerja dulu ni. Lah ni makan pencen lah ni. Lah tu. Tak, wali Allah Ta'ala dia ibadat dengan Allah Ta'ala. Rezeki dia adalah di dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dia ada satu lagi golongan manusia yang namanya adalah golongan salik, iaitulah orang-orang yang sedang berjalan pada Allah Ta'ala. Siapa dia salik ni? Kita semua. Tuan-tuan, kita masih lagi berlawan dengan hawa nafsu. Tuan-tuan, kita masih lagi berlawan dengan kehendak diri kita. Tidak, tuan-tuan. Tengok, kita duduk dalam kuliah pun cari tiang semua sekali. Wah, tak apalah, jangan beralih biar sandak tiang tak apa. Kan, tuan-tuan, kita tak apa. Tuan-tuan, kita masih lagi berlawan dengan apa dia? Hawa nafsu dan juga kehendak diri kita. Tuan-tuan, sebab tu kalau kita tak betul-betul, dia tak tahan lama. Tuan-tuan, tapi kita cerita tadi, kalau di Mesir, zaman saya di Mesir, masa tu, tuan-tuan, Pizza Hut tak laku. Pizza Hut tak laku. McDonald tak laku. Zaman tu, kan? KFC tak laku. Tuan-tuan, pasal apa tak laku ni? Kerana di Mesir ada produk mereka sendiri yang sama sebagaimana produk barat yang dikeluarkan. Tuan-tuan, mereka ada Al-Asil, mereka ada Syubrawi, mereka ada Hadramaut. Oh, ni jenis makanan-makanan nasi arak lah, apa ni, ada lem sheng, ada apa semua ni. Ni geng-geng Hadramaut ni. Tuan-tuan, ada produk yang dikeluarkan oleh orang Islam. Jadi orang Islam ada pilihan. Tuan-tuan, jadi kita boleh pilih hak yang orang Islam punya. Masya Allah. Tuan-tuan, tapi kita, apa pilihan kita? Setelah daripada mana kita pergi boikot hak ni, apa pilihan kita? Tuan-tuan, bahkan kadang-kadang dia memudaratkan pula orang yang pergi kerja dekat situ. Yang ni kita andimistik, yang ni kita terlepas pandang benda ni. Sebab apa? Kerana Islam kita hanya di tikar sembahyang. Tuan-tuan, Islam kita hanya pada tasbih. Tuan-tuan, padahal Islam ini adalah dinul haya. Ianya adalah sebuah kehidupan. Maknanya apa? Ibadat kita Islam, politik kita Islam, pentadbiran kita Islam, ekonomi kita Islam, pendidikan kita tak boleh jauh daripada agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, barulah Islam tu dia nampak. Tuan-tuan, amalan Islam dia adalah amalan. Dia bukan hanya sekadar spiritual. Tuan-tuan, yang kita duk belajar ni, syukur, zikir, ianya adalah kerana untuk mengeluarkan insan-insan yang beramal dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, Islam ni dia praktikal. Islam dia adalah satu amalan. Tuan-tuan, sebab itu kita sebut berkenaan dengan hubungan dengan Allah dan juga hubungan dengan sesama manusia. Tuan-tuan, berapa ramai orang yang dia jaga hubungan dengan Allah, tak jaga hubungan dengan manusia. Tak payah jauh, jiran sebelah ya. Dengan jiran sebelah ya, kan? Kadang-kadang kita tak jaga duk karaoke tepi rumah. Contoh, tak tahu ke orang ni ada anak cik,
orang ni nak duduk tenang dekat rumah dia. Tuan-tuan, padahal kalau kita jaga hak-hak jiran kita, kita termasuk daripada golongan orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tadi ni orang yang mengeluarkan produk-produk Islam. Tuan-tuan, mereka adalah orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Pasal apa? Dia menyediakan lapangan untuk orang makan daripada benda-benda yang bersih lagi halal. Nampak? Tuan-tuan, jadi Islam ni dia bukan hanya setakat ni. Cuma kita dalam kuliah maghrib, kuliah maghrib kita ialah takkanlah seorang ustaz ni dia nak ajak semua sekali. Taklah. Ada yang mengajak tauhid, ada yang mengajak fiqh, ada yang mengajak tasawuf, ada yang mengajak tasawur Islam, ada yang mengajak muamalat. Dia macam tu. Tanda sebab itu dunia pengajian dia bukan dunia hiburan. Dunia pengajian bukan dunia hiburan. Dunia pengajian adalah apa dia? Tuan-tuan, disebut oleh ulama membawa manusia kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, mudah-mudahan kita faham apa dia yang dikehendaki oleh Islam kita. Jadi tuan-tuan, Asy-Syaikh Ad-Dardir rahimahullahu taala, beliau juga adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala, tetapi bukan hanya setakat wali, dia juga adalah cendekiawan, dia juga adalah seorang ilmuwan. Dan ni Asy-Syaikh Ad-Dardir rahimahullahu taala. Baik, maka dia kata, qala Syaikh Ad-Dardir rahimahullahu fil kharida, maka telah berkatalah Syekh Dardir rahimahullahu taala di dalam kitabnya Al-Kharidah, Kharidah Al-Bahiyah, fi sya'ni syukru ma nassahu, dia kata, iaitulah fi sya'ni syukri ma nassahu, iaitulah berkenaan dengan syukur kepada Allah Ta'ala. Dan maka Syekh Dardir dia terang pada kita yang kata bersyukur dalam arti kata yang sebenar. Tuan-tuan, apa yang dikehendaki daripada bersyukur ni? Kita tahu bersyukur ni kita berasa terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi bagaimana kita nak menzahirkan terima kasih itu kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan maka Syekh Dardir dia terang kepada kita. Dia kata, fahuwa yarji'u ila i'tiqadin bil jinani wa khidmatin bil arkani wa nutqin bil lisani. Maka dia kata dia merujuk kepada i'tiqad bil jinani, iaitulah dia beriktikad apa dia kembali kepada i'tiqad bil jinani, yang mana manusia ni dijanjikan oleh Allah Ta'ala dengan syurga. Dan Allah Ta'ala beri syurga kepada manusia yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bila kata syurga ni, dia adalah tempat yang sangat istimewa. Dan lah ni kita tak tengok lagi syurga tu lagu mana, tetapi dia akan diwariskan, dia akan diberi kepada orang-orang yang beriman dan juga beramal saleh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah Taala cerita tentang sifat syurga ni, wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus salihati anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Maka berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang beriman dan juga orang yang beramal saleh, kata Allah, bagi mereka syurga mengalir di bawahnya sungai-sungai, kata Allah Ta'ala. Dan kemudian mereka diberikan apa? Kullama ruziqu minha min samaratin, kata Allah. Maka setiap kali diberikan buah-buahan kepada mereka. Dan maknanya apa? Dalam syurga ni
ada sungai yang mengalir, kemudian mereka akan makan buah-buahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, tu nak cerita apa tu? Yang tu nak cerita keindahan di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Taala kata, "Walahum fiha azwajun mutahharah." Kemudian bagi ahli syurga, isteri-isteri yang suci, kata Allah Taala. Tuan-tuan, maknanya apa? Isteri-isteri, bidadari-bidadari yang berada di dalam syurga Allah, mutahharah, daripada yang disucikan oleh Allah Ta'ala. Sebahagian daripada ulama tafsir kata, dan mereka tidak didatangi dengan darah haid walaupun setitik. Tuan-tuan, Masya Allah, ini hebat tuan-tuan, nikmat syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Tuan-tuan, maka kerana kita mengingatkan dengan nikmat yang besar ini, maka kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Kemudian dia kata, wa khidmatin bil arkan, dan juga kita berkhidmat kepada seluruh daripada rukun-rukun di dalam agama. Dan baik itu adalah rukun Islam, kita penuhi. Kemudian baik itu adalah rukun iman, maka kita penuhi. Tuan-tuan, rukun-rukun ni dia bukan hafal. Dia bukan hafal, kan? Syahadati an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, iqamatis salah wa ita'iz zakah wa shaumu ramadan, kan? Kemudian wa tahajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Tuan-tuan, yang tu hafal. Tuan-tuan, rukun ni, rukun Islam baik, rukun iman baik, dia ada tuntutan-tuntutan yang perlu kita penuhi. Tuan-tuan, bagaimana dengan syahadah kita? Bagaimana dengan mendirikan sembahyang? Tuan-tuan, mendirikan sembahyang bukan hanya sekadar sembahyang. Dia adalah mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala pada zahir dan juga pada batinnya. Dan sebab itu satu hadis riwayat daripada Imam Al-Bukhari, satu orang sahabat, dia tengah duduk sembahyang. Tuan-tuan, ni satu perkara yang perlu kita ambil tahu benda ni. Islam dia perlu kepada apa? Pengamalan ini. Dan bila kata mendirikan sembahyang, dia bukan hanya setakat buat sembahyang, ada tuntutan-tuntutan sembahyang. Dan satu hadis riwayat daripada Imam Bukhari, bila mana ada satu orang sahabat dia sembahyang, tuan-tuan, lepas daripada dia memberi salam, dia pun pi kepada Nabi SAW, yang pada waktu tu Nabi ada dekat dalam masjid. Dan tu dia pergi kat Nabi, dia beri salam, dia salam dengan Nabi. Nabi kata kepada dia, a'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik semula sembahyang kamu kerana kamu tidak mendirikan sembahyang, kata Nabi. Dan Nabi menyifatkan sahabat ini tidak mendirikan sembahyang. Dan pasal apa kes dia? Apa masalah dia? Sedangkan dia adalah orang yang mendirikan sembahyang, dan Nabi tengok dia dirikan sembahyang. Dan rupa-rupanya orang ini meninggalkan tuntutan-tuntutan dalam sembahyang. Sembahyang dia laju, sembahyang dia tidak mengikut tertib. Tuan-tuan, yang ni baru perkara zahiriah, yang ni baru perkara luar ni. Tuan-tuan, satu benda yang sering kita terluar, tuan-tuan, cuba ingat balik-balik. Aku semayang ada tumak ninah. Tuan-tuan, aku semayang ada tumak ninah. Ambil hak tu saja. Tuan-tuan, pasal apa? Kerana ketika mana kita rakaat ada tumak ninah. Bila mana kita i'tidal ada tumak ninah. Bila mana kita sujud ada tumak ninah. Bila mana doa antara dua sujud ada tumak ninah. Dan kita buat tak tumak ninah ni? Berapa kadar tumak ninah? Biqadri subhanallah. Tuan-tuan, maknanya lagu mana? Kalau kita sembahyang,
Lepas habis baca surah, ketika berdiri, dan maka dia pun rakaat. Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi, Subhana Rabbiyal Azim wa bihamdi. Dia diam sat. Tuan-tuan, maksud tumakninah apa dia? Sukutul a'dha, mendiamkan seluruh anggota tubuh badan. Tuan-tuan, tumakninah ni sunat? Tak. Tuan-tuan, tumakninah syarat? Tak. Tumakninah ni apa dia? Rukun. Tuan-tuan, orang yang sembahyang tanpa rukun tak sah sembahyang dia. Tuan-tuan, kita buat tak tumakninah ni? Kalau kita subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, subhana rabbiyal azim wa bihamdi, sami Allahu liman hamidah. Tuan-tuan, mana tumakninah di dalam sembahyang kita? Tuan-tuan, ni yang kata apa? Tuntutan di dalam sembahyang yang perlu dipenuhi. Tuan-tuan, kita ambil tumakninah ya. Pasal apa saya angkat tumakninah ni? Kerana biasa orang terlupa dengan tumakninah ni. Sukutul a'dha biqadri subhanallah. Dia mendiamkan tubuh badan dia dengan qadar bacaan subhanallah. Kemudian dia bangun daripada rakaat dia. Samiallahu liman hamidah. Tuan-tuan, tang ni kita kemah. Tang ni kemah. Rabbana walakal hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi. Kita baca itu, kita tak lupa itu. Itu sunat, tuan-tuan. Ya, kelebihan dia besar. Ada hadis yang mana perkataan ini diangkat oleh malaikat pi kepada Allah Ta'ala dengan catatan pahala yang begitu besar daripada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, tapi tak buat benda ni, sembahyang sah. Tumakninah kalau tak ada, sembahyang tak sah. Tuan-tuan, jadi lagu mana dengan apa ni sembahyang kita? Tuan-tuan, iktidah. Samiallahu liman hamidah, Rabbana walakal hamd, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih. Berhenti sat. Biqadri subhanallah. Baru dia turun sujud. Allahu Akbar. Baru dia turun sujud. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Diam sat, relax dulu. Biqadri subhanallah. Baru dia bangkit. Allahu Akbar. Tuan-tuan, cuba muhasabah balik semula. Nah, Nabi pernah tegur seorang sahabat. Nabi kata apa? A'id salatak fa innaka lam tusalli. Kamu ulang balik semula sembahyang kamu kerana kamu tak sembahyang, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi ajar kepada sahabat ni bagaimana tata cara sembahyang yang dikehendaki oleh syarak, bermula daripada takbir sampailah kepada memberikan salam. Tuan-tuan, tak risaukah kita? Yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, awwalun ma yuhasabu bihil 'abd as-salat. Perkara yang pertama-tama yang akan dihisap oleh Allah Ta'ala nanti pada hari akhirat esok adalah sembahyang seseorang. Tuan-tuan, sembahyang ni jadi titik tolak. Kalau diterima sembahyang, alhamdulillah, semua amalan akan diterima oleh Allah Ta'ala. Tuan-tuan, kalau sembahyang tu tak elok dan tak diterima, wal-'iyazubillah, amalan yang lain juga turut tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, maka semua rukun-rukun di dalam apa ni Islam baik, ataupun dalam apa? Rukun dalam rukun iman baik, tuan-tuan, ada tuntutan dia. Dia bukan hanya sekadar kita buat, tetapi kena ada insaf. Dia kena ada tuntutan dia. Baik, jadi dia kata, yang kata bersyukur pada Allah Ta'ala itu wa khidmatin bil arkan. Dia berkhidmat dengan segala rukun-rukun agama. Wa nutqin bil lisan. Dan juga dia mengucapkannya dengan lidah dia. Dan maka dia kata bi ayya'taqida
alla ni'mata illa minhu ta'ala. Dia beriktikad tak ada nikmat lagi dah kecuali yang diberi oleh Allah Ta'ala. Dan ni satu ingatan dia bahawa segala nikmat-nikmat ni tak ada siapa pun yang beri, melainkan nikmat itu hanya diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, kalau dia ada ingat yang macam tu, yang ni Tuhan bagi, tuan-tuan, dia akan jadi berterima kasih, dia akan jadi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab tu dalam bab apa ni nikmat ni, tuan-tuan, Nabi SAW kata, jangan tengok orang yang di atas kamu, tetapi tengok pada orang yang di bawah kamu, kata Nabi. Dan nescaya kamu akan bersyukur kepada Allah Ta'ala. Tuan-tuan, dia ni pakai mutu buruk lah. Nak pakai mutu buruk lah. Kan? Hari Jumaat nak pergi sembahyang Jumaat. Kan? Kawan tak ada kereta, ada mutu kan. Tuan-tuan, hari tu nak keluar hujan. Kan? Mutu pula buruk. Nak laju sangat pun tak boleh. Mutu lama. Tuan-tuan, dia pun bawa motor bawa kan. Dia kata, kalaulah dapat motor baru, dia kata, kalaulah dapat motor yang elok sikit kan bagus, dia kata. Tuan-tuan, cuba tengok kepada orang yang jalan kaki Tuan-tuan, dia dah basah, dia lambat. Tuan-tuan, macam-macam lagi. Kereta pula laju, pung, kena ayak pula lagi. Dia walaupun basah tapi gagahlah juga boleh sampai dengan elok ke masjid. Tuan-tuan, cuba tengok macam tu. Nabi suruh buat macam tu. Jangan tengok kepada orang yang di atas, tetapi tengok bagaimana orang yang di bawah, yang lebih sedikit nikmat dia daripada nikmat yang kita dapat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, pada masa itulah kita akan rasa nikmat ni dia hanya diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sebab itu diperingatkan oleh Allah Ta'ala. Wa ma min ni'matin, Allah Ta'ala kata, tidak ada pun satu nikmat, kata Allah Ta'ala, melainkan faminallah, melainkan ianya adalah daripada sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tuan-tuan, dia tak ada pada sisi orang lain. Tuan-tuan, yang kita dapat daripada kerja kita, yang tu adalah wasilah, ianya perantara. Tuan-tuan, sebab itu kata ulama, kamu jangan mencaci isteri kamu, kamu jangan mencaci anak-anak kamu. Tuan-tuan, kita ni biasa kita duk buat ni, bukan kita lah, orang lain, sebahagian daripada orang. Tuan-tuan, kadang-kadang dia pergi caci isteri, dia pergi caci anak. Hampa semua ni dah lah menyusahkan aku. Tuan-tuan, kalau ada yang cakap macam tu, tarik balik, minta ampun dengan Allah Ta'ala. Ya, bila mana kita dah dalam pala ni macam batu. Tuan-tuan, kita orang lelaki ni, dia punya beban dia besar. Sebab itu dalam faraid, orang lelaki dapat lebih berbanding dengan orang perempuan. Antara dia punya alasan dia, pasal apa? Kerana orang lelaki itu besar dia punya tanggungjawab dia. Tuan-tuan, bahkan dalam bab kasih sayang, disebutkan oleh ahli psikologi, tuan-tuan, yang lebih menyayangi anak siapa dia? Ayah sebenarnya. Walaupun ibu melahirkan. Pasal apa? Kerana ayah lah yang duk jaga, ayah lah yang duk cari nafkah, ayah lah yang duk belanja. Mak ke anak ke, dia minta apa-apa dengan ayah. Dan sebab tu dulu arwah ayah saya, dia kata apa? Hang, dia kata, menikah ni dengan anak orang. Ada pesan orang tua dulu lah. Hang menikah ni dengan anak orang. Hang kena jadi tok lelaki, dia kata. Dan tak yang betul ya, kan? Kita lah yang kerja apa semua sekali ni, kita tanggung kita punya keluarga kita. Tuan-tuan, berat. Tapi ulama sebut jangan caci isteri dan anak-anak kamu. Jangan caci. Jangan kata mereka ni menyusahkan, jangan kata anak-anak ni membebankan. Jangan. Tanda pasal apa? Kerana kata ulama,
kadang-kadang rezeki itu diberikan adalah kerana isteri dan juga anak-anak kamu. Dan Nabi SAW menyebut, bila mana lahirnya seorang anak, maka Allah sertakan rezeki untuk dia. Dan budak-budak bukan reti kerja. Budak-budak dia tak reti apa ni nak buat kerja apa semua sekali. Habis tu wasilah, perantaranya siapa? Perantaranya adalah ayah dan juga ibu dia. Dan nampak tak benar ni? Dan maka kerana tu Allah Subhanahu wa taala dia kata apa? Kamu kena ingat nikmat yang diberikan pada kamu ni faminallah, ianya adalah dari Allah taala. Kemudian hendaklah dia sebut dengan lisan dia, bi annahu la ilaha illa huwa, tidak ada Tuhan melainkan hanyalah dia, wa bi ghairihi minal adhkar, dan dia sebut dengan zikir-zikir yang lain, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan banyakkan puji-pujian kepada Allah taala. Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, pasal apa yang dia digelar sebagai Khalilullah, dia digelar sebagai kekasih ataupun teman rapat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ini adalah kerana Nabi Allah Ibrahim alaihissalam selalu memuji-muji kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, the power of the syukur. Tuan-tuan, power syukur ni, bila mana seseorang syukur, bila mana seseorang puji kepada Allah taala, Allah memberikan jaminan kepada hamba dia. Dan sebab itu jangan bermusuh dengan Allah. Dan sebab itu jangan kita protes kepada Allah taala. Dan hidup ni kena serah kepada Allah taala, tawakal kepada dia. Dan sebab itu disebut oleh Allah Subhanahu wa taala bab berkenaan dengan nikmat ni, la in syakartum, bila mana kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, la azidannakum, maka pasti aku akan tambah nikmat yang ada kepada kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, syukur dengan pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala, maka nikmat akan ditambah oleh Allah taala. Dan masya-Allah, yang ni kita kata apa dia? Kelebihan orang yang bersyukur kepada dia. Kemudian dia kata lagi, yang kata bersyukur pada Allah taala itu, wa ya'malu bi jawarihi, dan dia beramal dengan seluruh anggota tubuh badan dia. Kullu ma tulibat minhu minal ma'murati, iaitulah dia beramal dengan setiap yang dituntut daripadanya, yang diperintahkan kepadanya, maka dia beramal, kata Syekh Ad-Dardir. Tuan-tuan, ni orang yang betul-betul dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, orang yang beriman ni dua sifat dia. Dan disebutkan oleh Allah taala, qad aflahal mu'minun, sesungguhnya telah berjayalah orang-orang yang beriman kepada Allah taala, alladzina hum fi salatihim khashi'un, yang mana mereka ni kalau mendirikan sembahyang khashi'un, mereka hadir hati dengan Allah taala, dan mereka menghadapkan hati mereka kepada Allah taala. Dan ni sifat orang berjaya. Dan ni sifat orang yang beriman kepada Allah taala. Dan satu, bila dia sembahyang, dia khusyuk, dia hadir hati dengan Allah taala. Dan kemudian apa dia? Wa anil lagwi mu'ridun, dan dia menjauhkan diri dia daripada segala yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dua, bila sembahyang khushu'un, dan dia menjauhkan diri daripada perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah taala, dan dia buat perkara yang diperintah oleh Allah taala. Qad aflaha,
maka mereka adalah orang yang benar-benar berjaya, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan jadi kejayaan ni kita cari kot tu, nah, pada sembahyang, kemudian pada apa, menjauhkan diri daripada perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang ni kita baca saja sampai akhir tajuk ni, sebab kita nak masuk pada tajuk yang baru nanti insya-Allah. Jadi dia kata kullu ma tulibat minhu minal ma'murat, dia buat apa yang diperintah oleh Allah, wajibatan kanat aw mandubatan, sama ada wajib ataupun sunat. Wa minan ni'amil lati yajibu syukra 'alaiha, dan juga nikmat-nikmat yang lain yang wajib untuk dia syukur adalah taufik untuk taubat. Bertaubat juga adalah satu nikmat dari Allah. Wa syukru 'ala syukur, dan dia hendaklah bersyukur bila mana dia boleh bersyukur pada Allah Ta'ala. Wa syukru la nihayatalah, dan bersyukur itu tidak ada penghujungnya. Dan syukur tak ada penghujung dia, senantiasa dia kena bersyukur kepada Allah Ta'ala, sebagaimana yang disebut oleh Nabi SAW, subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika anta kama athnaita 'ala nafsik, maha suci engkau, tidak terhingga pujian ke atas engkau sebagaimana engkau memuji akan diri engkau sendiri. Wa syukru bihadzal i'tibar, dan tengok kata Syekh Ahmad Dardir, dia kata apa? Kalau engkau bersyukur dengan cara ni, dia nakkan syurga Allah, dia khidmat kepada rukun, dia sebut dengan lisan, dia beramal dengan seluruh anggota tubuh badan dia. Tengok, wa syukru bihadzal i'tibar, bila mana dia bersyukur dengan cara ni, azizun jiddan, ini merupakan perkara yang sangat mulia. Li'annahu, kerana yang dia buat ni tariqus siddiqin, inilah dia jalan orang-orang yang benar kepada Allah Ta'ala. Walidha qala ta'ala, kerana tu Allah Ta'ala sebut, wa qalilun min ibadiyasy syakur, sedikit sangat daripada hamba aku yang bersyukur kepada Allah Ta'ala. Habis. Kemudian dia kata, wa jaa fil hadithi, dan telah berkatalah pada hadis Nabi SAW, an Aisyah radhiyallahu anha qalat, daripada Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha telah berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam itu, yaqumu minal lail, dia berdiri sebahagian daripada malam, maknanya beribadat pada sebahagian daripada malam, hatta tatafattara qadamah, sehingga pecah-pecah kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan, saya nak tambah sikit. Dan dalam riwayat Atta' bin Rabah, dalam riwayat Atta' bin Rabah, tuan-tuan, masa Nabi buat qiyamul lail ni, Aisyah kata, Atta' bin Rabah tanya, wahai Aisyah, apa dia perkara yang sangat menghairankan daripada diri Nabi SAW? Aisyah menangis. Tuan-tuan, pasal apa Aisyah menangis? Kata Aisyah, Nabi ni setiap malam nanti dia akan masuk dalam bilik aku, bersentuh kulit dengan kulit aku. Aku nak melayani dia, tetapi Nabi kata, boleh tak izinkan aku ambil wuduk? Lalu aku mengizinkannya, dan Nabi sembahyang. Nabi rakaat dalam keadaan menangis, Nabi sujud dalam keadaan menangis, Nabi beribadat dalam keadaan apa? Pecah kaki Nabi. Lalu Nabi kata, wahai Aisyah, ini adalah cara aku nak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, ni syukur Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka kita lebih lagi daripada tu sepatutnya. Jadi dia kata, faqultu lahu, maka aku kata pada Nabi, lima tasna' hadha ya Rasulullah? Ya Rasulullah, pasal apa kamu buat semua ni? Qad ghufira laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, sesungguhnya telah pun diampunkan dosa engkau, apa yang lepas dan apa yang akan datang, semua telah diampunkan oleh Allah. Qala, Nabi kata, afala akuna abdan syakura, tak bolehkah kalau aku nak jadi hamba yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Dan syukur dia merupakan apa? Satu tuntutan kepada setiap daripada kita. Dan dia wajib bersyukur atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi habis tuan-tuan, bab berkenaan dengan syukur. Nanti kita akan masuk bab ke-8, as-sabru, iaitu berkenaan dengan sabar. Wallahu ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana ma akhta'na wa ma ta'ammudana wa ma asrarna wa ma a'lanna wa ma anta a'lamu bihi minna.
antal muqaddim wa antal muakhir, la ilaha illa anta subhanaka inna kunna minadh dhalimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam, walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu a'lam.